Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada minggu ini topik kita ialah nilai tempat dan nilai digit, di mana kamu harus menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Dan yang kedua, kamu harus menceraikan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Baik, sebelum kita teruskan, mari kita tengok apakah beza di antara nilai tempat dan nilai digit. Apa beza di antara dua ini? Okey, nilai tempat ialah kedudukan suatu angka, manakala nilai digit ialah nilai angka pada nilai tempatnya. Baiklah, untuk memahami dengan lebih lanjut, mari kita dengar penerangan cikgu dulu. Murid-murid boleh juga rujuk buku teks. Okey, sebelum ini kita telah belajar kotak, ribu, ratus, puluh dan sah. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan penggunaannya untuk topik ini dan topik-topik yang seterusnya. Baiklah, pada soalan di atas, apakah nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor 1247? Apakah nilai digitnya pula? Sekarang dia tanya nilai tempat dan nilai digit. Okey, bagi setiap digit. Baik, kita ada 3 perkara yang kita kena faham. Digit, nilai tempat dan nilai digit. Digit dengan nilai digit adalah satu perkara yang berbeza. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih mudah awak nak faham, cikgu akan terangkan melalui kotak yang cikgu tunjuk di sini, okey? Macam sekarang nombornya ialah 1247. Digitnya ialah kita masukkan dalam kotak ini 1247. Okey. Sini 1, sini 2, 4 dan 7. Digit hanya satu sahaja nombor yang kita perlukan. Okey, tak perlu banyak. Ikut sahaja nombor yang diberi. Baiklah, nilai tempat ialah ribu, ratus, puluh dan sah. Untuk darjah 3, awak hanya perlu ingat 4 ni sahaja. Ribu, ratus, puluh dan sah. Okey, kedudukan dia pun awak mesti ingat. Ribu di depan, kemudian diikuti oleh ratus, kemudian puluh dan yang terakhir ialah sah. Okey. Baiklah, nilai digit sekarang. Nilai digitnya yang kita nak tahu sekarang. Nilai digit kita boleh tulis apabila kita dah tahu nilai tempat dan digit dia. Baik, sekarang kita tengok yang ribu dulu. Ini 1,000. Okay, 1,000 awak sebut sebagai 1,000. Bila kita sebut sebagai 1,000, kita tulis 1,000 macam tu. Okey, 1,000 ada 3 sifar. Kemudian 200. Okey, lebih mudah awak nak memahami. Sebutkan dengan mulut awak. Okey, keluarkan suara awak. 200. Bila awak sebut 200, oh awak dah tahu 200 macam ini tulis dalam angka. Okey, kemudian 40. 40. Okey. Dan yang terakhir ialah 7 sah. Okey, 7 sah awak tulis di balik 7, tak perlu tambah apa-apa nombor lain. Okey. Sah ni maksud dia satu ataupun tunggal ataupun seorang. Dia seorang-seorang dia je, dia tak ada kawan yang lain. Jadi dia hanya ada diri sendiri. Jadi awak tulis balik nombornya di bawah ini macam tu saja. Jadi inilah sekarang nilai digit bagi setiap digit yang diberi ini. Okey, 1247 nilai digit dia. 1240 dan 7. Okey. Nah, kita tengok di sini. Okey, di sini dah ada jawapannya. Okey. 1 nilai tempat dia 1000, 2 nilai tempat dia ratus, 4 nilai tempat dia puluh dan 7 nilai tempat dia ialah sah. Dan di bawah ini ialah digit. Dan yang di bawah ini pula ialah nilai digit. Okey, macam tu. Baiklah, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, yang ini tak ada dalam buku teks awak. Cikgu akan beri sebagai pengetahuan tambahan awak. Okey. Baiklah, sekarang kita tengok nombor yang diberi ialah 6453. Kita perlu tulis dulu digit, nilai tempat dan nilai digit. 3 perkara ini. Okey. Baik, kita masukkan nombor ini dalam kotak yang diberi 6453. Okey. Jadi sekarang nilai digit 6000. Ada 3 sifar. Kemudian 400 ada 2 sifar, 50 ada 1 sifar dan 3 sah. Okey, tiada apa-apa nombor lain. Kita hanya tulis sah saja. Okey, sekarang dah selesai. Cikgu harap awak boleh faham. Kita teruskan ke contoh yang seterusnya. Okey. Contoh yang seterusnya, 3982. Baik, kita tulis digit, nilai tempat dan nilai digit. Kita masukkan digitnya, 3982. Kemudian nilai digit dia 3980 dan 2. Okey, dah selesai. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Baik. Contoh yang ketiga, 7051. Sebut betul-betul ya, 7051. Baik, digit dia kita masukkan dalam kotak 7051. Jadi sekarang 7050 dan yang terakhir ialah 1.
Okey, di sini cikgu nak tekankan, bila ada nilai sifar di sini, digit sifar di sini, maka nilai digit dia juga sifar. Tak perlu tambah apa-apa nombor lagi. Bila awak nampak sifar, terus awak salin semula sifar tu. Dah tak payah tambah apa-apa nombor lagi. Okey, baik. Okey, kita tengok kepada contoh yang keempat, 4,700. Sebut betul-betul 4,700. Jadi kita tulis digit, nilai tempat dan nilai digit. Kita masukkan dalam kotak 4,747 sifar sifar. Seperti biasa, nilai digit dia 4,700 sifar puluh. Okey, terus tulis sifar. Okey, dah tak payah fikir apa-apa lagi. Bila ada sifar, kita terus tulis sifar semula. Okey, macam tu. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang kelima, 5,305. Okey, sebut betul-betul. 5,305. Okey, kita masukkan digit dia. 5,305. Jadi sekarang kita masukkan nilai digit dia 5,300. Sifar, terus sifar saja dan 5. Okey, seperti biasa sifar, kita salin sifar semula. Okey, dah tak payah tulis apa-apa nombor lagi dah. Okey, dah selesai. Baik, kita teruskan ke contoh yang keenam. Okey, kita tulis digit, nilai tempat dan nilai digit. Masukkan dalam kotak digitnya 9 sifar sifar 4. Kemudian nilai digit dia 9,000 sifar ratus sifar puluh dan 4. Okey, sifar macam biasa, kita tak perlu tambah apa-apa nombor lain. Okey, hanya tulis sifar sahaja di sini sifarnya. Okey, macam tu. Baiklah, kita teruskan ke contoh yang ketujuh. Digit, nilai tempat dan nilai digit. Okey, kita masukkan dalam kotak 2163. Jadi, masukkan nilai digit 2,163 sah. Okey, dah selesai. Senang sahaja kan? Okey, dan kita pergi kepada contoh yang terakhir, iaitu contoh 8, 5,000. Okey, senang sahaja nombor berikut 6,000. Okey, kita masukkan digitnya seperti biasa, 5,000. Kemudian nilai digit dia 5,000, sifar ada 3. Jadi kita dah nampak sifar di sini. Terus sahaja salin. Okey, salin semula, dah tak perlu tambah apa-apa nombor lain. Okey, dah siap untuk contoh yang ke-8. Baiklah, sekarang kita masuk ke subtopik cerakinkan nombor. Okey, apa maksud cerakin? Cerakin ni maksudnya kita asingkan dia ataupun kita pisahkan dia mengikut nilai tempat atau nilai digit. Okey, cikgu akan ambil contoh yang macam kita dah buat tadi. Okey, kita dah tengok tadi. Contoh yang pertama, okey, 6,453. Cikgu dah lengkapkan digit, nilai tempat dan nilai digitnya. Okey, baik, sekarang kita nak cerakinkan dia. Kita nak pisahkan dia. Okey, cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, sekarang kita mula dulu dengan nilai tempat. Baik, nilai tempat. Kita ambil semula di sini. Digit di sini 6,453 sah. Nilai tempat ni, okey, ini nilai tempat dia kan. Kita kena tulis namanya di sini. Okey, ikut ribu, ratus, puluh dan sah. Okey. Kemudian angka ni kita masukkan digit sahaja. 6,453. Jadi kita dah sebut dia 6,453. Okey, macam tu. Untuk nilai digit, okey, nilai digit di sini kan. Okey, nilai digit pula kita tengok. Nilai digit kita tulis balik yang kita dah masukkan dalam kotak tadi. Jadi kita masukkan 6,453. Okey, macam tu. Kita boleh ambil juga daripada nilai tempat ni. 6,000, okey, macam tu. Kita tuliskan dalam angka 400, dalam angka 50, dalam angka dan 3. Okey, macam tu sahaja. Okey, mudah sahaja. Baik, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu 3,983. Jadi kita nak cerakinkan dia mengikut nilai tempat dahulu. Okey, nilai tempat macam biasalah, kita ambil saja dia punya digit dia. Okey, nilai tempat ni kalau dalam buku ataupun ada latihan ataupun ada soalan, kalau cikgu tak tulis 1,000, ratus, puluh dan sah, awak kena tulis sendiri. Bila cikgu minta, okey, cerakinkan ikut nilai tempat. Jadi awak kena tulis sendiri ribunya, ratusnya, puluhnya dan sahnya macam tu. Okey. Jadi sekarang cikgu dah tuliskan. Okey, kita masukkan sahaja dia punya nilai di dia punya digitnya. Okey, macam tu. 3,982. Jadi sekarang kita nak cerakinkan ikut nilai digit. Jadi kita ambil semula dalam kotak nilai digit ni. Okey, di sini. Jadi 3,982. Okey, macam tu. Okey, boleh.
Baiklah, kita teruskan ke contoh yang seterusnya. Kita nak cerakinkan lagi ikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat macam biasalah, kita masukkan semula digit yang diberi di sini. Okey, 7, 0, 5, 1. Okey, kemudian nilai digit dia kita ambil yang dalam kotak nilai digit di sini. 7,000. Okey, 050 dan 1. Okey, di sini bila dia sifar, maka dia punya nilai digit kan sifar juga kan? Okey, jadi kita hanya tulis saja sifar di situ, dah tak payah fikir apa-apa, tak perlu tambah apa-apa nombor. Okey, jadi cikgu nak tekankan bila nampak ada sifar, terus salin semula sifar tersebut macam tu. Okey, baiklah, kita pergi ke contoh yang seterusnya, contoh 4. Nak cerakinkan ikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, mari kita masukkan nilai tempatnya 4, 7, 0, 0. Kemudian nilai digit dia 4,700, 0 sah. Okey, macam tu sahaja. Okey. Baiklah, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Baik, kita masukkan digit yang diberi di sini. Okey, 5, 3, 0, 5 macam tu. Okey. Kemudian nilai digit ambil di sini saja, 5,300, 0 dan 5 sah. Okey, dah selesai kedua-duanya, nilai tempat dan nilai digit. Baik, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, masukkan nilai digit di sini. Okey, bukan nilai digit, maaf ya. Kita masukkan dia punya digit 9,0,0,4 macam tu. Okey, kalau kita tak tulis yang ini, yang sifar ni kalau kita tak tulis pun boleh. Okey, kita boleh terus tulis 9,000. Okey, 9,000 tambah 4 sah. Okey, macam tu sahaja. Okey. Cikgu lupa nak ingatkan, tambah ni pun kita kena tulis untuk cerakinkan. Okey, jangan lupa mesti ada tambah di tengah-tengahnya macam ni. Okey. Baiklah, untuk nilai digit pula kita masukkanlah 9,000,044 sah. Pun sama, kalau kita tak tulis yang ini dengan yang ini pun boleh. Kita tulis 9,000 tambah 4. Okey, macam tu pun dah betul macam ni. Yang ini pun betul. Okey. Baiklah, kita pergi ke okey, dah habis rupanya contohnya. Baiklah, cikgu nak selepas awak tengok video ni, awak boleh buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 4 hingga 5. Okey, ini yang ini. Kemudian nanti bila dah siap, ambil gambar dan masukkan dalam link dalam Google Form yang cikgu akan beri dalam grup nanti. Okey, baik. Untuk itu, terima kasih dan selamat menjawab. Bye.